Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para jemaah yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sewajarnya lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Halal dan Haram dalam Islam, khususnya dalam topik pada pagi ini iaitu rahsia dan hikmah penyembelihan. Kalau pada minggu yang telah lalu kita telah bincangkan berkenaan dengan syarat penyembelihan untuk membolehkan memakan daging binatang yang jinak. Dan pada pagi ini terlihat rahsia dan hikmah penyembelihan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam untuk kita menguruskan kehidupan kita, yakni menguruskan pemakanan kita hasil daripada binatang darat. Baik tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala, rahsia dalam penyembelihan ini sebagaimana yang dapat kami fahami, ini tuan kitab ini sebutkan rahsia penyembelihan sebagaimana yang dipahami iaitu mencabut nyawa binatang dengan seringkas cara yang dapat merehatkannya tanpa penyiksaan, yakni menghilangkan nyawa binatang darat yang halal untuk dimakan dagingnya itu dengan seringkas cara yang dapat merehatkannya tanpa penyiksaan. Yakni seringkas cara yang paling mudah, cara yang paling cepat. Yang kedua, yang boleh merehatkan binatang itu tanpa penyiksaan. Maknanya nak sembelih binatang itu mestilah dengan cara sembelihan yang cepat dia mati dan merehatkan binatang itu tanpa penyiksaan. Oleh kerana itu, disyaratkan penyembelihan itu mestilah dengan alat yang tajam agar segera berkesan, dan penyembelihan itu pula mestilah pada kerongkong, kerana tempat itu lebih menyegerakan terpisahnya kehidupan dari badan dengan mudah. Jadi syarat penyembelihan yang telah kita bincangkan pada bab yang lalu mestilah menggunakan alat yang tajam, pisau yang tajam. Kalau pisau lah besi yang tajam. Kalau kayu yang tajam. Kalau tembikar, tanah bakar, tembikar yang tajam. Yakni alat yang tajam supaya penyembelihan tadi berkesan dan menyegerakan matinya binatang yang kita sembelih itu. Dilarang juga menyembelih binatang dengan gigi dan kuku.
Kerana gigi dan kuku ini tidaklah termasuk dalam alat untuk penyembelihan. Maka sekiranya berlaku penyembelihan dengan gigi ataupun dengan kuku yang tajam, maka tidak terangkat hukum sah, tidak terangkat hukum halal untuk makan daging binatang itu. Nabi SAW mengajar umatnya dalam bab penyembelihan ini agar mengasah pisau untuk penyembelihan dan merehatkan sembelihan itu. Nabi ajar para sahabat supaya mengasah pisau terlebih dahulu. Maksudnya, kalau kita gunakan sembelihan menggunakan pisau, maka pisau itu mestilah diasah dengan betul-betul tajam sebelum melakukan penyembelihan agar merehatkan sembelihan itu. Maksudnya, apabila selepas daripada sembelihan, maka binatang yang disembelih tadi dia tidak merasa pun kesakitan akibat daripada penyembelihan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Shaddad bin Aus, "Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, wa idza zabahtum fa ahsinuz zabhata, wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih zabihatahu." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh berbuat baik terhadap segala sesuatu. Maka jika kamu membunuh, perbaikilah cara pembunuhanmu, dan jika kamu penyembelih, perbaikilah cara penyembelihanmu. Hendaklah seorang kamu menajamkan pisaunya dan merehatkan binatang sembelihannya. Jadi inilah Nabi sebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah ni sesungguhnya Allah ni menyuruh kita berbuat baik terhadap sesuatu. Jadi berbuat baik ni tuan-tuan, suatu perkara yang dituntut oleh agama kita. Berbuat baik sama ada kepada manusia, berbuat baik kepada binatang, berbuat baik kepada kejadian-kejadian yang Allah SWT, hutan dan sebagainya, sungai dan sebagainya. Cara buat baik itu, buat baik kepada binatang. Janganlah kalau kita tidak untuk makan dagingnya, janganlah kita memukulnya, janganlah kita menyiksanya, walaupun binatang itu tidak halal dimakan dagingnya. Ini adab kita dalam berbuat baik kepada binatang. Apatah lagi binatang yang kita sembelih itu untuk kita makan dagingnya yang boleh menghasilkan sel-sel di dalam badan kita, mestilah kita buat dengan cara yang penuh adab, dengan cara yang dituntut oleh agama kita. Maka jika kamu membunuh, kalau kita nak bunuh binatang sekalipun, maka hendaklah dengan cara yang baik. Kalau binatang itu mengganggu kita, maka janganlah kita seksa dia terlebih dahulu. Kalau bunuh, biarlah dia mati cepat. Perbaikilah cara pembunuhanmu. Dan jika kamu penyembelih, jika kita ni penyembelih untuk kita matikan binatang yang kita nak makan daging tadi, maka perbaikilah cara penyembelihanmu. Kena baiki cara penyembelihan kita macam mana? Dengan cara tadilah, dengan cara tidak menyiksa binatang, dengan menggunakan pisau yang tajam, dengan cepatnya mati binatang itu, dan dengan cara merehatkan binatang yang kita telah sembelih itu. Hendaklah kamu menajamkan pisaumu dan merehatkan binatang sembelihan. Inilah adab cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bagaimana untuk kita menyembelih binatang dan merehatkan
binatang yang kita sembelih itu. Antara cara kebaikan itu iaitu apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW memerintahkan supaya menajamkan pisau dan menyenangkan binatang. Sabdanya, "Iza zabaha ahadukum falyujhiz." Apabila seseorang kamu menyembelih, maka hendaklah dia menyempurnakan penyembelihannya itu. Ini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya. Nabi merintahkan kita supaya menajamkan pisau kita dan menyempurnakan penyembelihan kita tadi. Ya. Sempurnakan sembelihan tadi, tadilah dengan syarat sah untuk dimakan daging tadi, halal daging tadi, dengan memutuskan 4 urat itu. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ada seseorang lelaki yang membaringkan seekor kambing. Riwayat daripada Ibn Abbas, dia kata seorang lelaki membaringkan seekor kambing, lalu sebelah tangannya mengasah pisau, ia hendak menyembelih binatang itu. Maknanya dia baringkan kambing dan dia asah pisau. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Aturidu an tumitaha mautatin halla ahdatta safrataka qabla an tadja'aha." Maksudnya, adakah engkau hendak merasakannya beberapa kali mati? Mengapa tidak engkau menajamkan pisaumu sebelum engkau membaringkannya? Maksudnya tadi, Nabi larang sahabat tadi mengasah pisau di hadapan kambing setelah dia baringkan kambing itu. Patutnya dia asah pisau sebelum awal-awal lagi sebelum melakukan pembaringan, melakukan menumbangkan binatang yang hendak disembelih itu. Jadi satu adab lah. Nabi mengajar kita adab kepada binatang pun. Sedangkan binatang itu untuk kita jadikan lauk dagingnya, agar kita tidak menyiksa binatang itu. Adalah binatang tadi diikat, kemudian ditumbangkan, kemudian diasah pisau di hadapannya. Ini satu benda yang satu perkara yang tidak baiklah, adab ya. Sebab itu Nabi pada hadis yang di awal tadi, Nabi suruh kita perbaiki cara penyembelihan kita. Hadis riwayat Al-Hakim dan dikatakan hadis ini sahih mengikut syarat Al-Bukhari. Ya. Satu peristiwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat seorang menyerik seekor kambing setelah diikat kakinya untuk disembelih. Lalu dia berkata kepada orang itu, "Celaka engkau. Mengapa engkau tidak membawanya ke tempat mati dengan cara yang baik?" Tadilah dia ikat kaki kambing, kemudian dia tarik, lalu dia berkata, Sayyidina Umar ni beritahu kepada orang-orang itu, dia kata, "Celaka engkau, mengapa engkau tidak membawanya ke tempat mati dengan cara yang baik? Kenapa engkau tidak bawa dia ke tempat penyembelihan dengan cara yang baik? Bukan dengan cara mengheret. Heretan itu pun dah menyiksa binatang yang kita nak sembelih itu. Apatah lagi diikat kakinya." Maka sebab itulah saya sebutkan di sini kita kena ada adab dalam nak melakukan penyembelihan. Jadi bagaimanakah cara dia? Sepatutnya ditumbangkan di situ, maka di situlah kita sembelihnya binatang itu. Dengan cara bukan menyiksa dia sebelum dia mati. Okey, baik. Begitulah kita dapati pemikiran umum dalam bab ini.
rata-rata kalau kita lihat, ya, kalaulah kita lihat utamanya di musim-musim ibadah kurban, ya. Jadi ni nak masuk musim kurban ni tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat diikatnya kaki binatang itu, kemudian ditindih binatang itu dengan begitu ramai agar binatang tadi tidak menggeletar. Diikat kaki, ditindih. Ini pun satu perkara yang boleh yang tak baik lah, ya. Patutnya dengan cara yang baik. Ada satu kaedah yang inovasi yang telah dibuat oleh Jabatan Inovasi Negara, yakni dia cipta satu alat supaya lembu yang nak kita sembelih tadi tidak seksa. Dimasukkan lembu dalam kandang, kemudian dihimpit, ya, lembu tadi dengan himpitan yang agak tidak boleh dia menggeletar, dan lehernya dimasukkan di satu ruang yang telah diciptakan khas, maka disembelih di situ, ya, dibaringkan dan disembelih. Ini satu inovasi baru yang dicipta. Sepatutnya kita kena buat, kita kena sahut cabaran yang dibuat oleh Jabatan Inovasi. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ubah cara kita penyembelihan itu, walaupun kita tidak menggunakan alat yang dibuat yang diciptakan oleh Jabatan Inovasi. Kita buatlah, cari kaedah cara bagaimana untuk menumbangkan binatang yang hendak disembelih tadi agar ianya tidak terseksa sebelum dia mati. Kalau dah ikat tadi, janganlah kita tindih binatang itu dengan terlalu ramai. Hanya cukup memadai sekadar yang agak tidak boleh binatang tadi menggelpar. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat ramai di kalangan masyarakat kita yang bertindak tanpa belas kasihan ke atas binatang itu, ya, tanpa belas kasihan. Maknanya diikat kaki binatang tadi, kemudian ada setengahnya dipukul binatang itu dengan kayu. Ini yang tidak sepatutnya berlaku kepada kita. Sedangkan daging itu kita nak makan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan makhluk binatang yang halal dimakan dagingnya tadi adalah tujuan untuk kita. Walaupun tujuannya untuk kita makan, kita mengambil faedah daripada dagingnya, tetapi janganlah kita menyeksanya sebelum kita sembelih binatang itu. Golongan jahiliyah, ya, diriwayatkan golongan jahiliyah, ya, mereka ni gemar memotong bonggol unta semasa masih hidup dan suka memotong buah zakar kambing. Ini perbuatan orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu orang jahil, tuan-tuan. Orang yang tidak ada agama, yang seruan Islam belum sampai kepada mereka. Mereka ni suka memotong bonggol yang ada di atas belakang unta itu semasa unta masih hidup, dan juga tabiatnya suka memotong buah zakar kambing. Semua ini adalah satu bentuk penyiksaan kepada binatang yang dilarang oleh agama. Jadi kita ni tuan-tuan orang yang dah ada agama, yang memahami agama, khususnya dalam bab penyembelihan ini, dalam bab penyiksaan kepada binatang, tidak berlaku lagi, ya, memotong memotong buah zakar kambing, ya. Kemudian ada juga kita lihat diwairakan dulu memotong lembu, ya, dipotongnya lembu paha kanan dan kiri depan hadapan, kemudian ditinggalkan lembu tadi dalam keadaan yang bulat, ya. Kakinya dicuri, dijual. Dicuri bukan sembelih, ya. Dipotong paha kanan kiri depan belakang, kemudian ditinggal badan lembu
yang masih hidup tu. Jadi inilah satu penyiksaan kepada binatang itu. Dahlah perbuatan itu berdosa mencuri, kemudian menyiksa binatang itu juga berdosa, tuan-tuan. Justru Nabi SAW menegah perbuatan itu serta mengharamkan ke atas mereka untuk mengambil manfaat bahagian-bahagian ini sewaktu binatang itu masih hidup. Jadi kalaulah kita potong bonggol yang ada pada badan lembu, potong ekornya, potong kakinya, sedangkan lembu tadi masih hidup, ini satu perbuatan yang diharamkan oleh agama kita, dan Nabi melarang mengambil manfaat daripada bahagian-bahagian sewaktu binatang itu masih hidup. Apa juga bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh manusia terhadap binatang itu adalah diharamkan sewaktu binatang itu masih hidup. Apa bentuk penyiksaan pun, tuan-tuan, sama ada kita nak pukul, kita nak bantai, kita nak tetak dengan pisau dan sebagainya. Lembu tadi, binatang tadi, tuan-tuan, dia tidak berakal. Ada otak tapi tidak berakal. Jadi sepatutnya kita tidak melakukan penyiksaan kepada binatang itu. Sepatutnya kalaulah binatang itu masuk kawasan rumah kita, maka kita ambil tindakan kepada tuan punya binatang tersebut. Carilah siapa tuan dia. Paling tidak kita tambat binatang itu dan kita serahkan kepada PBT, pihak berkuasa tempatan, majlis bandaran dan sebagainya. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan cara kita tikam, dengan cara kita potong kaki, potong telinga dan sebagainya kepada binatang yang ianya tidak berdosa tadi. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitatun." Apa yang dipotong dari binatang ketika ianya masih hidup, maka yang demikian itu adalah bangkai. Jadi kalaulah, tuan-tuan, kita makanlah apa yang dipotong, diambil daripada binatang yang masih hidup, maka kita telah makan bangkai. Nabi kata fahuwa maitatun, maka itu adalah bangkai. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, dalam Islam maka bangkai ini adalah haram hukumnya, walaupun lembu, kambing, kerbau itu halal dagingnya kepada kita. Halal dengan cara penyembelihan menumpahkan darah binatang itu. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena lihat, kena perhati betul-betul dalam kita untuk membeli daging tepi-tepi jalan yang biasa dijual itu. Kita tengoklah kalau ada kepala lembu ataupun kerbau dan sebagainya, boleh meyakinkan kita. Kalau kita lihat hanya sepaha kaki saja digantung, kepala lembu tak ada, tulang rusuk tak ada dan sebagainya, maka kena semaklah, kena siasat. Baik, tuan-tuan mati Allah SWT, agar kita tidak terlibat dalam memakan apa yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni memakan bangkai. Seterusnya, hikmah menyebut bismillah ketika penyembelihan. Antara tuntutan dalam syariat, yakni menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyembelih itu, hendaklah sepatutnya kita perhatikan, renung dengan sebaik-baiknya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika nak menyembelih binatang?
Nabi SAW perintah kita supaya sebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika nak menyembelih binatang. Sudah tentu ada rahsia-rahsia yang ditetapkan dalam agama kita. Pertama, melakukan sedemikian yakni membaca bismillah untuk membezakan amalan yang biasanya dilakukan oleh penyembah berhala yang selalunya menyebut nama-nama Tuhan mereka yang ditujukannya ketika penyembelihan. Jadi orang jahiliah dulu, dia semasa melakukan penyembelihan binatang itu, dia menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka. Nama berhala, nama Tuhan mereka, dan dia niatkan kepada Tuhan mereka. Jika si musyrik, iaitu orang kafir itu menyebut nama Tuhannya atau sembahannya pada ketika penyembelihannya, mengapa tidak pula orang mukmin menyebut nama Allah ketika penyembelihan itu? Orang jahiliah boleh sebut nama Tuhan mereka, nama berhala. Tadi kita ni kenapa orang Islam tidak boleh menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika penyembelihan itu? Jadi rahsia dia. Yang kedua, semua binatang ini adalah sama dengan manusia. Ya, semua binatang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan kita, manusia pun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya juga termasuk makhluk yang bernyawa seperti mana manusia. Hidupnya manusia ni kerana ada nyawa. Pun sama juga dengan binatang, hidupnya binatang itu kerana adanya nyawa. Maka apa yang sebabnya manusia diberikan kuasa untuk membuat sesuatu ke atasnya serta mencabut nyawanya, kalau tidak dengan izin dan kebenaran daripada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembelih binatang yang dihalalkan makan dagingnya itu kerana Allah perintah kita, Allah izinkan kita untuk menyembelih. Bukan saja-saja nak menyiksa binatang. Bukan saja-saja nak menghilangkan nyawa binatang itu. Sebagaimana yang didakwa oleh setengah-setengah agama yang menyatakan bahawa menghilangkan nyawa binatang itu merupakan satu penyiksaan. Bukan begitu, ya. Kita sembelih binatang ini adalah untuk dimakan dagingnya, dan ianya adalah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih binatang itu. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini semata-mata kerana makhluk manusia itu. Ya, Allah jadikan binatang halal kepada kita adalah khususnya untuk kita manusia, untuk manusia memakan dagingnya. Justru dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan pengisytiharan kepada ramai tentang keizinan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyembelih ini merupakan satu pengisytiharan bahawa ini adalah Allah benar kepada kita untuk memakan daging binatang, makhluk yang halal dimakan dagingnya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seseolah manusia itu mengatakan, tuan kitab ni sebut, seseolah manusia itu mengatakan, sesungguhnya aku tidak berbuat begitu kerana memusuhi atau menganiayai terhadap makhluk Allah SWT ini. Bukan begitu sebenarnya. Bukan kita buat sembelih ni nak menyiksa atau memusuhi binatang makhluk Allah SWT ini. Dan tidak juga kerana mempersendakannya. Bukan kerana sengaja nak mempersendakan kejadian Allah. Akan tetapi aku membuatnya dengan menyebut nama Allah SWT yang membenarkanku untuk menyembelihnya, dan dengan menyebut nama Allah SWT yang membenarkanku memburunya, dan dengan nama Allah SWT juga
yang membenarkan memakan dagingnya. Jadi tuan kitab ni sebut, seolah kita menyebut nama Allah SWT ketika kita memburu, ketika kita menyembelih, ketika kita nak makan dagingnya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, habislah bab berkenaan dengan hikmah penyembelihan dan menyebut nama Allah SWT ketika menyembelih. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, inilah merupakan rahsia dan hikmah penyembelihan, yang mana merupakan penyembelihan ini merupakan satu kaedah, suatu cara yang dibenarkan oleh agama kita untuk kita memakan daging binatang yang halal dimakan dagingnya, yakni binatang darat, kepada kita. Jadi dalam kita melakukan penyembelihan itu, mestilah kita dengan penuh cara adab, dengan cara sopan, agar kita tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menganiayai binatang, yakni dengan cara sopan. Kalau nak ikat binatang itu, ikat betul-betul, kemudian tindih janganlah dengan ramai sangat, kemudian sembelihlah dengan menggunakan pisau yang tajam yang boleh menyebabkan binatang itu cepat matinya. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ilmu yang sedikit ini memberi manfaat kepada kita bersama di dalam kita menguruskan hal penyembelihan binatang ternakan kita, utamanya kepada tukang-tukang penyembelih. Moga-moga kita termasuk dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab penyembelihan pun dikira ibadah, berbuat baik, berbuat baik kepada ihsan kepada binatang sembelihan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah adalah kejahilan diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa dalam sesi yang akan datang bulan Julai. Sekian sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.